Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu pada hari ini. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya sihat belaka. Baiklah, untuk hari ini kita teruskan dengan mata pelajaran Matematik tahun 6 di bawah tajuk Pengurusan Data dengan subtopik iaitu Tafsir Data. Hari ini ialah 6 Oktober tahun 2021. Kita teruskan bersama saya, Cikgu Emma, untuk PDPR kita hari ini. Baiklah murid-murid sekalian, tanpa membuang masa, mari kita teruskan PDPR kita pada hari ini. Cikgu mohon kamu rujuk buku teks Matematik tahun 6 pada muka surat 172 untuk soalan 3 dan soalan 4. Soalan ini, untuk soalan 3, kita mulakan dengan soalan 3. Okey, soalan 3 ini merupakan carta palang yang bertajuk bilangan pekerja kilang elektronik. Okey, carta palang ini menunjukkan bilangan pekerja kilang elektronik. Okey, di paksi menegak ataupun paksi mencancang ialah bilangan pekerja. Dan di paksi mengufuk atau mendatar ialah kilang. Terdapat 4 kilang iaitu kilang P, kilang Q, kilang R dan kilang S. Ini adalah cara kita mentafsir data ataupun membaca maklumat yang diberikan dalam carta palang ini. Okey, seterusnya mari kita lihat soalan A. Soalan A berbunyi, hitung jumlah pekerja di kilang P, Q dan R. Dia minta bilangan pekerja di 3 kilang saja, iaitu kilang P, kilang Q dan kilang R. Jadi kamu boleh menulis beginilah. Okey, kilang P. Kita tengok kilang P. Ini ialah kilang P. Kemudian tengok berapa jumlah dia. Okey, di atas sekali kita buat satu garisan lah ya. Okey. Dia bilangannya berada di antara 400 dengan 500. Okey, jadi di sini setiap sengatan mewakili 50. 50. Okey, jadi untuk P 400 tambah 50 samalah dengan 450 orang. Okey, pekerja. Okey, tulislah begini. Okey, untuk Q pula, kita tengok Q. Okey. Kemudian nampak garis putih-putih yang disediakan untuk kamu ya. Kalau kamu tak nampak, kamu boleh buat garis sendiri. Okey, menggunakan pembaris. Okey, menggunakan pembaris supaya lurus. Okey, Q atasnya menunjukkan 300. Jadi jumlahnya ialah 300 orang. Kemudian untuk R pula seramai berapa sini? Okey, 400 orang. Kemudian apa yang perlu kita buat bila diminta hitung jumlah ialah kita menambah ke semua jumlah ini. Okey, tambahlah macam biasa. Okey, sifar tambah sifar tambah sifar jadi sifar. 5 tambah sifar tambah sifar 5. 4 tambah 3 7, 7 tambah 4 11. Jadi jumlah untuk ketiga-tiga kilang ini ialah 150 orang. Okey, boleh ya? Faham? Okey, seterusnya kita tengok pula soalan B. Jumlah pekerja bagi 2 buah kilang melebihi 800. Melebihi 800. Ini kita perlu ingat ya, perkataan melebihi 800. Okey. Nyatakan 2 buah kilang itu. Okey. Maksud di sini, apabila kedua-dua buah kilang itu dicampurkan jumlah pekerjanya, mesti melebihi 800. Mari kita try and error. Cuba. Okay, sekarang kita tengok. Kalau P ada 450, jadi untuk jadikannya lebih besar pada 800, jumlahnya mestilah melebihi 350. Jadi kita boleh tengok. Kalau ada tak 350 sini? Okey, banyak kan? Okey, jadi kita boleh buat P tambah dengan apa? R contohnya. Okey, dapat tak? P tambah R 450
tambah dengan R ialah 400. Okey, di sini dapat 850. Okey. Jadi sudah melebihi 800 orang. Jadi bolehlah kita ambil ini sebagai jawapan kita. Okey, jawapan lain yang betul boleh diterima. Contohnya jika kamu ingin buat P dengan S. Contoh ya, contoh. Okey, kalau P dengan S, P ialah 400. Okey, 450 tambah S iaitu 350. Okey, sini jawapan dia ialah 800. Adakah 800 itu melebihi 800 orang? Tidak ya, dia hanya 800 saja, belum melebihi. Jadi jawapan ini tidak boleh diterima. Okey, jadi yang paling sesuai ialah P tambah P dan R, iaitu kilang P dan kilang R akan mendapat jumlah sebanyak 850 orang. Sudah melebihi 800. Melebihi ni maksud dia mesti lebih besar pada 800. Dia tidak boleh kecil pada 800 ataupun sama dengan 800. Jadi yang paling sesuai sini ialah P dengan R. Ya, okey. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula soalan C. Soalan C berbunyi, berapakah pecahan bilangan pekerja di kilang P daripada jumlah pekerja keempat-empat buah kilang? Di sini dia minta pecahan. Jadi pecahan mesti ada per lah. Ya, di atas dia ialah P. Okey, di bawah ni ialah keempat-empat. Maksud dia P tambah Q tambah R dan tambah S. Okey ya, pecahan dia beginilah bentuk dia. Okey, sebelum kita mencari pecahan itu, kita mesti cari dulu jumlah keempat-empat jumlah pekerja ya. Okey, empat-empat kilang itulah. Tadi sebelum ni cikgu dah terangkan kan cara bagaimana nak mencari jumlah bagi setiap kilang. Okey, sekarang kita lihat semula. Sini ialah 450. Okey, sini ialah 300. Kamu boleh tulis ya dalam buku kamu begini. Okey, R ialah 400 dan seterusnya S ialah 350. Jadi kita tambah dulu P tambah Q tambah R dan tambah S. Okey, berapa hasilnya? Okey, kamu boleh tambah di mana-mana ruang ataupun kamu boleh tambah juga, lakukan penambahan ini di tepi ni ya. Okey, contoh 450. Okey, tambah dengan 300, tambah dengan 400, tambah dengan 350. Okey. Tambahlah macam biasa. Okey, ni 5 tambah 5, 10 naik 1, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 3 jadi 15. Okey. Jadi jumlah kesemua ialah 1,500 orang. Okey, sekarang dia nak tengok pecahan bilangan pekerja di P saja. Okey, sekarang kita letak P. P ialah 450. Okey, daripada keempat kita ambil ini tadi, 1,500. Kemudian kita kecilkan. Jangan tinggal jawapan kamu dalam bentuk begini ya. Kita kecilkan ataupun mudahkan. Okey, sifar kita potonglah. Okey, 45 dengan 150. Kita cuba dulu dengan sifir 5. Okey, sebab sifir 5 ada 5 dan sifar kan. Okey, 5 darab 9 dapat 45. Okey, 5 darab 3 dapat 15. Okey. Kemudian sini tambah kosong. Okey, 9 per 30. Okey, kita boleh pemudahkan atau kecilkan lagi dengan sifir 3. Okey, ya. 9 bagi 3 dapat 3. Okey. Seterusnya, okey, 30 bagi 3 dapat 10. Jadi jawapan di sini ialah 3 per 10. Okey, ini ialah jawapan. Okey, untuk pecahan P daripada jumlah keempat-empat kilang ini. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya kita tengok pula soalan D.
Soalan D, 40% daripada jumlah pekerja ialah lelaki. Hitung bilangan pekerja wanita di keempat kilat itu. Okey, 40% daripada pekerja ini ialah lelaki. Itu 40% daripada jumlah ini ialah lelaki. Okey, kamu ada dua cara ya. Pertama kita boleh buat begini, ya, cari dulu jumlah bilangan lelaki kemudian kita tolak, ya. Okey, caranya ialah begini. Ini kita potonglah. Okey, potong sifar dengan sifar, yang ni potong sini. Okey, seterusnya 4 darab 150 akan dapat jawapan 420. 2 4 darab 1 4 5 6. Okey. Lelaki 600. Kemudian nak cari perempuan, kita boleh tolaklah 1500 tadi tolak dengan 600 akan dapat sini 1000. Okey ya. Ni okey, tolak macam biasalah. Sini 9. Okey, akan dapat jawapannya ialah 900. Okey. Baik, seterusnya. Ini cara yang pertama. Okay, untuk cara yang kedua, okay, kamu boleh buat mana-mana kaedah ya. Cara yang kedua ialah kita tolak dulu peratusan. Okay, kalau keseluruhan dia mestilah 100%. Jadi kalau bilangan pekerja lelaki 40%, okay, kita akan dapatlah bilangan perempuannya ialah 100% tolak 40% sama dengan 60%. Dapat 60% ini kita bahagilah ataupun kita buat mencari kuantiti ya, iaitu 60 per 100. Kita darab terus dengan 1500. Okey, seperti biasa kita masukkan sifar, potong, kemudian 6 darab 150. Okey, buatlah untuk lazim ataupun kamu boleh terus congak ya. Okey, 5 darab 6 30. Okey, naik 3. Okey, 1 darab 6, 6, 7, 8, 9. Okey, dapatlah 900 juga. Jadi, kedua-dua kaedah ni sama. Ya, akan dapat jawapan yang sama. Jadi, kamu boleh pilih mana-mana kaedah. Pertama, kaedah yang begini. Ya, kamu cari dulu bilangan lelaki, kemudian baru tolak. Ataupun kamu terus tolak peratusan. Okey. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula catapan yang diberikan di bawah. Catapan ini bertajuk penyertaan penduduk Taman Setia dalam Jogatan. Okey, sebelum tu mari kita tafsir data dulu ya. Okay, seperti mana yang kita ketahui, setiap catapan akan mempunyai 100%. Satu catapan penuh mempunyai 100%. Jadi di sini ya, berdasarkan pada petunjuk yang diberi, untuk golongan remaja yang berwarna biru ya, sebanyak 25%. Manakala golongan belia yang berwarna hijau tidak ditunjukkan. Dan bilangan veteran pula diberi 30%. Kemudian mari kita lihat soalan A. Soalan A, berapa peratuskah peserta kategori belia dalam acara jabatan itu? Okey, belia tadi tidak ditunjukkan, tapi untuk remaja dan veteran ditunjukkan. Jadi caranya ialah daripada 100% kita akan tolak 25% untuk remaja dan juga 30% untuk veteran. Jadi kita tolaklah seperti biasa ya. 100% tolak 25%. Okey, sini akan dapat 75%. Kemudian 75% tolak pula dengan 30%, akanlah dapat 45%. Jadi, di sini jawapan peratusan untuk belia ialah 45%. Jadi, kamu boleh tulis siap-siap dekat ruang ya. Okey, seterusnya untuk B. Seramai 148 remaja lelaki dan 152 remaja perempuan terlibat dalam acara jabatan itu. Hitung jumlah peserta kategori veteran. Okey, maklumat ini diberi supaya untuk kita cari peserta kategori veteran. Sekarang kita tengok untuk peserta
remaja ialah sebanyak 25% tadi kan. 25% ini ya, dari segi peratusan, dari segi jumlahnya ialah 148 ya, tambah dengan 152 orang. Okey. Semuanya ialah berapa orang sini? Okey, ya, tambahlah macam biasa 300 orang. Jadi 25% per 100 darab yang kita tak tahu ya. Kita tak tahu sebenarnya ni semua berapa orang. Okey. Yang kita tak tahu ni ialah 300 orang. 25% ni 300 orang. Sekarang kalau kita cari 30%, okey, berapa pula hasilnya? Okey, dia ada dua cara ya. Cikgu beri satu cara kat dah senanglah. Okey, kita buat macam ni. 25% akan dapat 300 orang. Okey. Kalaulah 30%, okey, caranya ialah kita darab bahagi. Ya, darab bahagi. Maknanya 300 kita darab dengan 30%, kemudian kita bahagi dengan 25%. Okay, untuk peratus ni kita boleh potong dah. Okay, ya. Kita boleh potong. Kemudian kita boleh potong juga 25 dengan 30 ataupun 300. Ya, tak ada masalah. Sebab dia darab. Jadi kita gunakan sifir 5 pun boleh. Ya, sifir 5. Okey, contoh cikgu buat satu sini. 5 darab 5 dapat 25. Kemudian 5 darab 6 dapat 30. Dah selesai yang ini. Kemudian kita gunakan 5 ni, kita masukkan dengan 300 pula. Dengan sifir 5 juga sama. 5 darab 1 dapat 5. 5 darab 6 dapat 30. Yang ni sifar, tetaplah sifar. Jadi di sini yang tinggal adalah 60 dan 6. Jadi kita akan darablah. 60 darab 6. Okey, 6 darab 6, 36. Tambahlah sifar di belakang. Jadi 360 ni merupakan peserta kategori veteran. Itu seramai 360 orang. Okey. Ini cara yang paling senang. Okey, baik. Okey, seterusnya mari kita lihat soalan C. Soalan C, nyatakan nisbah bilangan peserta kategori veteran dengan kepada bilangan peserta kategori belia. Okey, nisbah kita tahu yang ada titik tindih ya. Kita buat titik tindih dulu. Yang pertama, nyatakan nisbah bilangan peserta kategori veteran dulu. Okey, veteran kat sini. Okey, veteran kepada bilangan peserta kategori belia. Okey, boleh lihat sini. Okey, sekarang kita boleh jadikan peratusan dia ya sebagai bahan ataupun benda yang kita nak cari. Okey. Okey, untuk veteran dia ada 30%. Okey, untuk belia, okey, yang slot dia sebelum ni kita dah cari iaitu sebanyak 45%. Kita boleh jadikan ni ya. Kemudian kita boleh permudahkan. Okey, 30 dengan 45 ni menggunakan sifir 5 dulu. Okey, kita guna sifir 5. 30 bahagi 5 dapat 6. Okey, nisbah 45 bahagi 5 dapat 9. Okey, kemudian 6 dengan 9 boleh permudahkan lagi, boleh perkecilkan lagi. Menggunakan sifir 3. Bahagilah dengan 3. 6 bagi 3 dapat 2. Okey, 9 bagi 3 dapat 3. Jadi inilah nisbah dia ya. Okey, nisbah bilangan peserta kategori veteran kepada bilangan peserta kategori belia ialah 2/3. Jadi ini jawapan dia. Okay, seterusnya tengok pula soalan akhir. Pada pendapat kamu, okay, apakah tujuan pertandingan ini diadakan? Okay. Bila soalan terbuka begini, kamu boleh jawab, bagi jawapan dalam bentuk ayat lah. Ya? Dan pendapat kamu tu mesti yang logik dan boleh diterima. Contoh, okay, kamu kata dan ini diadakan untuk memupuk, okay, memupuk semangat kejiranan. Okey, bolehlah diterima. Ya. Okey, ini salah satu contohlah. Okey, ya. Okeylah, cikgu rasa itu saja
penerangan cikgu untuk hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan pergi ke tajuk penyelesaian masalah yang melibatkan pengurusan data. Jadi cikgu mohon kamu semua buat latihan ya, yang cikgu berikan tu, buat betul-betul, semak jawapan dalam menggunakan video yang cikgu beri ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Hingga berjumpa lagi. Bye.